Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pada kali ini saya ingin berkongsi bagaimana untuk kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Baik, dalam contoh yang saya tunjukkan di sini, kalau kita perhatikan, kita ada satu tabel data dan juga satu tabel untuk kita mendapatkan markah masing-masing berdasarkan pilihan nama di sini. Tuan-tuan perhatikan di sini Abdul Karim Sharif dan di sini Abdul Karim Sharif membawa markah yang sama. Jadi jika kita pilih pelajar yang lain menunjukkan markah bagi pelajar yang baru, dan kalau kita pilih yang lain Hazwani 6230 okey, membawa markah yang sama di sini. Jadi saya akan tunjukkan di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Okey. Dan bagaimana saya menggunakan fungsi drop down menu dan juga color yang berubah ini mengikut nama pilihan pelajar yang lain. Ini saya akan tunjukkan dalam video yang lain lah. Okey. Jadi untuk kali ini kita akan bina ataupun gunakan fungsi VLOOKUP untuk dapatkan markah yang berkaitan dengan murid itu sahaja. Okey, sebagai contoh ya. Untuk memulakan VLOOKUP, kita menggunakan formula VLOOKUP. Okey. Untuk lookup value, ini merujuk kepada sumber rujukan ataupun kriteria mana yang kita perlukan, iaitu di sini ialah nama murid. Maka kita pilih yang kita telah sediakan nama muridnya di sini, iaitu pada sel P10 P10 di sini, koma. Kemudian table array ialah merujuk kepada table data kita di sini tapi tuan-tuan, kita perlu ambilkan data ini sahaja, data yang berkaitan sahaja, nama dan markahnya sahaja. Kita mulakan dengan nama sebab kita merujuk kepada nama di sini. Okey, kemudian koma, kolom index number. Kolom index number kita perlu letakkan berdasarkan di mana kedudukan markah ataupun nilai yang kita perlukan di dalam tabel ini. Sebagai contoh, BM berada di kolom yang ke berapa? Okey, BM di sini kalau kita perhatikan berada di kolom yang kedua. Kolom pertama nama pelajar, BM, kolom 2, BI, kolom 3, sejarah, kolom 4, matematik, kolom 5. Maka untuk BM ialah berada di kolom 2. Maka kita letak 2. Kemudian, koma, kita perlu pilih false untuk exact match. Maksud dia, nama murid ini dengan nama murid di dalam tabel ini mestilah exact match. So, kita letakkan false. Okey, tutup kurungan. Seterusnya, untuk nilai-nilai mata pelajaran ataupun subjek yang lain, kita copy ke bawah sahaja. Okey, jika tuan-tuan perhatikan di sini, tidak memberi nilai yang sepatutnya kita perlukan. Maka di sini ialah kita mesti perhatikan ada dua perkara di sini yang saya tulis nota di sini, iaitu sumber rujukan yang tetap dan juga jadual data. Tabel inilah tabel data kita. Okey, rujukan yang tetap ada dua di sini. Satu ialah nama murid. Ni mestilah rujukan dia tetap di sini. Kalau kita perhatikan, double klik formula kita, dia akan menunjukkan ini ialah nama murid, ini ialah tabel jadual yang kita rujuk. Maka kita mesti tetapkan tempat rujukan nama murid dan juga jadual ni kita mesti tetapkan supaya tidak berubah. Kalau kita perhatikan di bawah ini, kita sudah nampak dia berubah satu baris ke bawah. Tidak berada di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya rujukan nama berada di sini dan rujukan untuk jadual berada di atas ini. Okey. Jadi untuk elakkan perkara ini berlaku, maka kita kena tetapkan tempat rujukan nama dan juga tabel jadual kita.
dengan cara kita bagi tanda ringgit atau tanda dollar sign tu ataupun string kita panggil. Tuan-tuan cuma perlu tekan di situ, kemudian tekan F4. Tanda dollar sign ini akan keluar ke dua-dua tempat, di depan dan di tengah di sini. Sama juga untuk jadual, tabel jadual kita mestilah tetap juga, maka kita letak tanda dollar sign di situ dengan cara tekan F4. F4. Okey, itu sahaja. Dan barulah kita copy ke bawah. Okey, kalau tuan-tuan perhatikan, dia membawa nilai yang sama dengan markah BM. Kenapa? Kerana BM ialah merujuk kepada kolom 2. Kan? Kalau BI merujuk kepada kolom 3. Maka kita perlu ubah mengikut kolom masing-masing. Okey, BI 3. Sejarah ialah 4. Dan matematiknya ialah 5. Okey, maka kita akan dapat nilai yang sepatutnya ataupun data yang sepatutnya lah. Okay, jika kita tukar kepada murid yang lain, Muhammad Rozaini, okey, data asalnya ialah 54, 60, 82, 43. Sama. 54, 60, 82, 43. Sama. Okey, begitu sahaja cara ataupun kaedah untuk kita guna fungsi VLOOKUP. Okey, setakat itu saja untuk kali ini. Terima kasih.